Karena dengan memahami sejarah itu sendiri, kita boleh memahami realiti yang berlaku sekali dalam masyarakat kita, bentuk-bentuk syirik yang benar. Karena syirik ini dia berulang, benda yang sama cuma kita sebut dia warna lain. Kita sebut dah baru ni ya. 3 golongan syirik. Yang pertama sekali golongan penyembah bid'ah. Kita sebut akidah syirik. Mereka yang mana golongan penyembah bid'ah ni, syirik dia ni lebih kepada kesaktian. Dan kalau kita tengok bentuk syirik baru pun, orang yang syirik percaya kebanyakan orang jadi terlibat dengan syirik. Golongan ini golongan orang jahil dan golongan itu sekarang apabila kita teliti akidah tersebut. Jadi orang golongan ini banyak percaya kepada azimah, kesaktian, ada kuasa kesaktian. Percaya kepada azimah. Apakah azimah ini tak pernah sakit apabila itu? Percaya. Apakah azimah ini nego ni maju pada langit juga? Percaya. Jadi orang yang itu umum banyak terlibat dengan akidah golongan penyembah bid'ah. Jadi kalau kita kata mana asas akidah, inilah asas penyembah bid'ah. Asasnya sini. Golongan ini. Dan golongan yang kedua kita sebut golongan musyrikin Mekah. Syirik musyrikin Mekah. Yang pokok golongan musyrikin Mekah, di syirik mereka syirik kepada Allah yang saleh. Ini kalau kita boleh tengok hak syirik, hak baru ni, iaitu golongan-golongan ahli ibadah. Syirik ahli ibadah banyak yang melibatkan dengan syirik pokok musyrikin Mekah. Kalau kita kata dengan nama lain, pokok tasawuf, pokok tasawuf, terlibat dengan tarekat ke berapa, banyak terlibat dengan syirik orang musyrikin. Apabila mereka memuja pelajar para wali, para orang saleh, pelajar, dan mereka merasa kalau mereka buat itu ada asas agama. Sedangkan kalau kita tengok asas semua itu bagi pada orang musyrikin. Quran sendiri disebut banyak akidah orang musyrikin. Ada manusia. Sebab kalau kita tengok di antara kepercayaan yang beratnya kepercayaan kepada wali. Wali kutub, wali abda, wali nujabah, wali nukabah. Macam-macam jenis wali. Wali kutub seorang, wali abda 7 orang, nukabah 40 orang, ada 40 semua doa tu akan lalu pun ni lah. Anu naik dia akan lalu apa hal ini. Imam Sayyidi rahimahullah wa mari dalam hawil fatawa hadis-hadis banyak tentang wali-wali. Semua yang mau. Hadis tapi menyebut tentang syirik, ada unsur-unsur syirik lah pada dia. Kita boleh tengok unsur-unsur syirik. Kepercayaan. Jadi asal akidah mereka sini lah, dari mana?
golongan musyrik. Golongan musyrik. Nah, jadi kalau kita ngaji Quran, akan cukup. Akidah. Dan yang ketiga kita sebut bahwa ini golongan Kristian. Syirik golongan Kristian. Yang syirik golongan Kristian kita sebut bahwa ini asal dia syirik dengan para nabi. Syirik dengan para nabi. Mengangkat Nabi Isa jadi anak. Melampau kepada para nabi. Hal ini juga syirik dalam umat sekalian ini, yaitu syirik ahli ibadah. Karena melampau pelajar kasih kepada para nabi. Kepada para nabi. Mereka jadi syirik. Sehingga ada yang percaya nabi ini boleh memberi pertolongan kepada kita. Nabi ini mari. Aku pernah tanya satu orang, Pak kita kan, Pak kita, apabila sawah mondok kita bangun, tabu bunga Pak sambil itu. Kita nak apa yang tabu bunga? Dia kata pasal Nabi mana? Itu akidah syirik. Akidah itu syirik. Melampau terhadap Nabi. Orang Nabi. Kalau di Pakistan tak kursi pasal Nabi mana? Kepercayaan. Jadi kalau kita katakan mana asalnya, semua akidah kembali daripada orang Kristian. Akidah Kristian. Percaya melampau terhadap Nabi ini mari daripada orang Kristian. Bukan mari daripada Quran, bukan mari daripada Islam. Nah, itu tiga golongan yang kita sebut. Dari segi sejarahnya ia telah berlaku dalam syirik. Dari segi sejarahnya telah berlaku dalam syirik. Kemudian ada ulama di dalam membincangkan syirik ini dengan berbagai-bagai ulasan. Sebagaimana disebut oleh Dr. Hasbi Siddiqi, dia bahagikan syirik ini kepada tiga. Disebutnya yang pertama sekali syirik ini semua akidah selain daripada Allah Subhanahu wa taala ini dapat melakukan kehendaknya terhadap ada kuasa. Semua akidah, keyakinan, kepercayaan bahawa selain daripada Allah Subhanahu wa taala ada kuasa terhadap anda. Kuasa apa? Kuasa menolak kemudaratan dan mendatangkan kebaikan. Dia orang mari secara umum kepercayaan. Tak kira ada orang atau dia percaya kepada manusia, percaya kepada bunga kayu, percaya kepada apa sahaja jenis pujaan, kepercayaan, maka dia syirik. Itu asalnya kuasa, karena ada kuasa. Dia itu ada kuasa. Yang keduanya menetapkan hukum haram dan halal dalam masalah. Syirik yang keduanya di dalam menghalal dan mengharamkan. Menghalal, kuasa menghalal dan mengharamkan, yaitu membuat keputusan. Kadang-kadang hamil juga paling kuasa. Jadi syirik di dalam pemerintahan ke, di dalam ekonomi ke, apa ataupun di dalam karena kita mengambil
daripada para ulama sehingga menghalang dia haram, menghalang dia halal. Hal ini termasuk dalam perkara yang qat'i, tidak termasuk dalam perkara yang zanni. Yang menjadi khilaf tidak termasuk kan. Apabila perkara itu qat'i halal, maka tak ada siapa dia yang berhak boleh menghalalkan. Tak ada siapa. Tetap halal. Perkara itu halal, tak ada siapa dia yang boleh kata halal. Ada perkara yang zanni tak ada nah tu. Waktu terletak pada khilaf ulama, kita kena terima lah. Khilaf ulama itu kita kena terima. Ada perkara yang qat'i tak boleh. Maknanya kita sendiri kena tahu juga dalam agama mana hak qat'i, mana hak zanni. Supaya kita boleh kena syirik ataupun tidak syirik. Orang yang menghalalkan perkara yang qat'i, apa syirik? Syirik, secara jelas dia itu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada takwilan sebagai apa sahaja tak boleh. Dan yang ketiganya, menganggap batu, benda beku ataupun manusia mempunyai pengaruh dalam, yaitu menyembahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sembahan. Dia tu jadi sembahan. Sama ada batu, pokok kayu, manusia. Apa? Kerana dia boleh mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana orang musyrik Mekah dulu dia sebut sembah berhala. Dia percayanya berhala itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu syirik mengikut ulasan Dr. Hasbi Siddiq. Dia bagi tiga syirik. Dan syirik menurut ulasan dan tafsir Ma'ariful Quran. Ma'ariful Quran, tafsir di Pakistan, ditulis oleh Maulana Ayub Taqi Osman. Dia bagi syirik ini kepada tiga semua sekali. Syirik ini kepada tiga semua sekali. Yang pertama sekali syirik dalam ilmu, syirik pada ilmu. Ini syirik yang pertama sekali. Yang dimaksudkan dengan ilmu sini ialah ilmu ghaib, ilmu yang khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik di dalam ilmu ghaib, yaitu mendakwa ilmu ghaib kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mendakwa, dia percaya wali ke, para malaikat ke, jin ke, atau mana-mana makhluk memiliki ilmu ghaib. Hal ini kita kena beza di antara orang yang mendakwa ilmu ghaib dengan izharul ghaib. Beza. Para wali dengan sebab karamah boleh jadi dia tahu benda-benda yang akan datang. Ilmu ghaib ni semua orang tak boleh tahu. Sehingga Nabi pun tidak tahu. Tapi Nabi lah melalui wahyu. Di saat itu dia bagi izhar ghaib. Hak tahu melalui wahyu. Hak tahu melalui karamah. Para wali itu dia bagi izhar ghaib. Termasuk dalam
izharul ghaib. Itu berlaku Allah Subhanahu wa taala bagi. Cuma ilmu ghaib ini saya pun tidak ada memiliki. Waktu kerana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia pengetahuan, buka kepada dia. Jadi segala urusan di langit, di bumi tak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi tak ada orang dia boleh mendakwa dia tahu ilmu ghaib. Kalau ada orang mendakwa dia ni ada ilmu ghaib, maka dia telah syirik pada ilmu. Kerana dia mendakwa tahu ilmu ghaib. Begitu juga kalau sekiranya ada orang mendakwa dia terdapat kasyaf secara berterusan. Kasyaf di mananya dia boleh dibuka segala perkara-perkara yang tersembunyi, nampak tak? Ini juga termasuk dalam mendakwa ilmu ghaib. Kalau Amerika dia tahu dah kita ni lagu mana, duduk kategori mana, duduk kategori mana, dia mau kategori mana, kategori mana, dia boleh baca lah. Kita tengok bahasa kasar, kita ada kasar. Orang yang kasar, umum, juga termasuk dalam mendakwa. Termasuk dalam mendakwa ilmu ghaib juga orang yang tahu cara istikharah. Dan memang cara dia itu tidak salah, betul 100%. Dia nak buat keputusan, memang keputusan dia itu betul 100%. Kalau dia kata dia nak buat istikharah, apabila dia kata betul 100% kepada dia, dan juga termasuk dalam orang yang tahu ilmu ghaib. Mendakwa ilmu ghaib juga iaitu orang yang mengambil berita-berita daripada menggunakan sumber takwim bintang, ilmu bintang. Ini benda yang berlaku menurut ilmu bintang, menggunakan ilmu bintang. Itu juga termasuk dalam mendakwa ilmu ghaib. Syirik juga. Dan menggunakan ilmu tanda. Ini Allah yang sampai itu kan. Ilmu bintang, ilmu gunung asli, ilmu gunung asli. Ilmu kalau jadi gunung asli, boleh tahu. Perkara-perkara ini dengan ilmu-ilmu. Semua itu termasuk dalam mendakwa ilmu. Jadi kita kena jelas. Semua orang kita ni nak mengaji pasal cemburu juga, pasal dia tahu orang. Malu kita orang di mana dia. Itu ilmu, itu semakin. Sedangkan ilmu dia itu syirik. Ilmu dia itu syirik. Kerana mendakwa ilmu orang. Ini hari zaman itu juga. Dan termasuk juga orang yang mendakwa ilmu ghaib. Kalau zaman dulu juga, dia jalan ke kampung ni. Dia ada buku dia. Dia ada buku dia. Berpandu kepada buku dia dan dia boleh tengok tua orang ada kepada tua. Ini betul berpandu kepada buku dia. Kalau waktu ni lalu nak tengok buku dia. Berpandu kepada buku dia kan.
Ini juga termasuk dalam mendakwa ilmu baik. Mendakwa ilmu baik. Hal ini realiti haya berlaku. Semua itu termasuk dalam mendakwa ilmu baik. Dan ada orang yang dia tidak mendakwa, dia tahu ilmu baik. Semua orang berlaku dia kata Tuhan berlaku. Dia minta dengan Tuhan. Tuhan tak tunjuk kepada dia. Ya? Maka dia tahu ini pasal Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada dia. Memang tak ada orang yang tahu ilmu baik. Akidah pun dia akan tak ada orang yang tahu ilmu baik. Orang yang lagu ni pun ada orang yang benar dan ada orang yang menipu. Kebanyakannya penipu. Walaupun hal yang mengaku dah, tapi kebanyakan hasil realitinya banyak penipu dan untuk nak cari makan. Untuk nak cari makan. Dan banyak kita kena tahu tentang orang-orang yang mendakwa tentang ilmu lain. Kerana dia merupakan syirik. Semua itu ada disebut dalam hadis. Sebab tu hadis-hadis nak bagus ini memang tak boleh bukan menyebut tentang tarikh berlaku kiamat. Kali Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia. Umur dunia 2000 tahun. Umur dunia 2000 tahun. Menentukan tarikh yang semua sekali termasuk dalam mendakwa ilmu. Dan semua ada hari itu maupun yang mendakwa tarikh berlaku kiamat. Kiamat ini tak ada sampai dia yang tahu. Termasuk dalam perkara yang qat'i. Perkara yang putus dah. Tak ada sampai dia tahu. Begitu juga dengan orang yang tak ada tahu tentang berlaku kemenangan, berlaku kekalahan. Kalau dia pegang, kalau dia pegang kita beri. Kalau pegang kita kan tak ada sampai dia tahu. Nabi pun tak tahu. Benar kan dah? Dalam peperangan. Sakit, sehat. Ada yang mau ni akan berlaku sakit. Sekali-sekali bulan akan sakit. Begini kita sebut. Tapi penyakit yang mau ni akan sembuh. Habis sembuh. Dia boleh sembuh. Memang sembuh. Akan sembuh. Begini. Itu semua termasuk dalam mendakwa ilmu baik. Maksudnya, perkara lagu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit, sehat ni semua sekali. Turun hujan. Ramadan, dia ramah saja. Orang lagi kerja, orang kerja. Tetapi hanyalah itu Ramadan saja. Ni hak asbuk ni secara proper, secara utuh lah kita sebut. Hak itu dia panggil mendakwa ilmu baik. Apabila kita sebut memang berlaku. Memang berlaku. Apabila kita duduk situ, itu termasuk dalam mendakwa ilmu baik. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia termasuk juga dia sebut orang yang akan mati dia. Boleh sebut akan mati dia. Demon ni akan mati sekian-sekian hari boleh sebut. Atau akan hidup. Dia ni akan hidup lama ni. Demon ni akan hidup sampai 1 tahun ni. Akan hidup sampai 1 tahun. InsyaAllah pun dia sebut. Semua termasuk dalam mendakwa ilmu baik. Syirik. Orang apabila wayang hari itu semua sekali syirik. Ataupun diberi rezeki anak. Boleh sebut. Dia mana aku boleh anak.
itu semua sekali itu termasuk dalam mendakwa. Jadi semua orang yang tak ada nabi pun tak tahu. Allah Subhanahu wa taala nabi. Nabi ini ada ilmu ghaib dalam Quran. Banyak ayat, banyak tempat. Ya Allah Subhanahu wa taala nabi ini tak tahu ilmu ghaib. Dan di antara hak masyhurnya kisahul ifk. Masa isteri Nabi kena tuduh, Aisyah kena tuduh berzina. Rasulullah berasa pusing. Dia tunggu keputusan. Lamanya jadi isu sahabat berapa kecil. Kalau Nabi tahu dia tidak berzina, salah. Tapi Nabi tidak tahu. Nah, bapak kan itu termasuk dari ilmu, termasuk dari ilmu. Atau ilmu ghaib yang dia miliki itu bukan kata sombong-sombong. Waktu-waktu yang tertentu dia miliki juga. Apabila kita percaya dia miliki ilmu tadi itu bukan sombong-sombong, ada ketikanya dia tahu ilmu ghaib. Atau bukan orang yang tanya apa dia penjara apa. Ada dia boleh bayar. Semua itu mendakwa ilmu ghaib. Kami jahiliyah itu ada banyak. Dan dalam Quran sendirinya, hal ini diantara pendekatan dan Quran kita sih. Kita akan jumpa banyak tempat. Kita akan jumpa dalam Quran. Jadi itu beberapa contoh. Biasanya orang banyak orang yang percaya kepada ilmu ghaib sama ada kepada tubuhmu ataupun kepada orang. Ini yang banyak jadi sini. Orang itu. Dan kadang-kadang ada kan dia syirik. Ada orang dia syirik kalau dia sudah mengadu kepada Allah Subhanahu. Kalau dia tahu ilmu ghaib dia mengadu kepada Allah Subhanahu. Syirik. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu. Ada yang dia tidak mengadu kepada Allah Subhanahu. Dia minta supaya orang soleh, orang mati dia minta. Ya Syekh pula tolonglah doa kepada Allah, minta dengan Allah supaya Tuhan penuhi hajat aku. Itu syirik. Itu dia memanggil seorang dari tempat dia. Dia minta dengan dia supaya minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia minta. Jadi hal ini bentuk-bentuk syirik. Semua itu termasuk dalam syirik mendakwa ilmu. Yang keduanya syirik fit tasarruf. Syirik dia ada kuasa. Ada kuasa memberi manfaat dan juga mudarat. Ini dipanggil syirik fit tasarruf. Apabila dia percaya ada zat yang lain seperti seorang wali dan lain-lain mempunyai keupayaan untuk memberi manfaat dan mudarat melalui cara yang tidak zahir tanpa melalui asbab. Ini semua ini melibatkan kepercayaan. Melibatkan kepercayaan. Apabila dia percaya ada zat yang lain
yang boleh bagi manfaat dan mudarat, tapi bukan dengan sebab zahir. Kalau dengan sebab zahir memang tidak jadi saja. Kalau dengan sebab zahir, ini bukan dengan sebab zahir, tanpa sebab tidak. Dia boleh bagi manfaat. Kalau dengan sebab zahir, kita bukan, kita ni tak boleh hanuk. Gini dekat doktor Allah, menikah banyak tahu dia tak boleh hanuk. Doktor kubui ubat. Makan ubat ni lah. InsyaAllah boleh. Itu tidak jadi syirik. Pasal dengan sebab zahir. Tapi pergi dah kepada doktor kata makan ubat ni dah boleh hanuk. Makan tak boleh hanuk juga. Akhir sekali tak boleh. Habis berikhtiar. Akhir sekali bicara kubur, pokok usbah, gapo sahaja. Yang dia perhatian dia boleh ada kuasa. Boleh memberi bagi dia dengan tak ada secara sebab zahir tak bisa. Hal ini dia panggil syirik fit tasawuf. Syirik fit tasawuf. Ini mana benar kan? Kalau kita sekalian percaya kepada tempat kita ni tidak berapa ketara sebab Pakistan, India juga. Walaupun begitu ada tempat kita. Orang pergi kubur Tok Nabi, kubur Tok Selehong, banyak. Lalu kubur Tok Gani Aziz, pergi macam-macam. Yang ambil pasir, yang ambil macam-macam. Ini kepercayaan. Jadi semua perbuatan itu, kepercayaan itu adalah kepercayaan syirik. Kepercayaan syirik. Dan juga termasuk dalam syirik fit tasarruf ni. Dia percaya Allah Subhanahu wa taala semua sekali hak kepada kita. Tuhan belaka aku ini, tapi dia ada wakil dia. Ada wakil Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang perantara, ada orang yang tengok. Itu juga termasuk dalam syirik fit tasawuf. Sebagaimana orang Kristian, dia percaya Nabi Isa dan juga Siti Maryam dapat melakukan apa sahaja yang mereka. Gapo apa yang kena, dia bunuh. Ini termasuk dalam syirik fit tasawuf kerana Nabi Isa tadi itu dikira sebagai wakil Tuhan. Pasal dia anak Tuhan. Dan orang musyrikin pun percaya malaikat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini dia wakil Allah Subhanahu wa taala. Wakil Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya ada orang percaya wali-wali para nabi, ke Nabi Muhammad sendiri ada kuasa dia juga, dia ni sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala, ini dia panggil syirik. Terbentukkan Nabi tadi itu tinggi lagi. Kita nak segala hajat, kita tak sedia tu boleh pergi. Memang hajat itu hanya belaka, tapi melalui dia. Orang melalui orang tengok wakil. Jadi hal yang menyebabkan berlaku syirik fit tasarruf ni, Quran sendirinya bagi amaran kepada orang Muslim ini daripada ikut orang musyrik. Dalam akidah jangan ikut orang musyrik. Ini termasuk dalam akidah orang musyrik. Kita kena benar akidah orang musyrik pada nabi-nabi mereka. Mereka terjadi syirik.
meletakkan Nabi itu tinggi itu aja. Lebih pada tahap dia, sehingga mereka ni berasa tak guna sikit apa. Bahkan Nabi nak bagi pertolongan dan tak cara kepada amalan. Nak beramal berapa? Tak sih beramal. Bapak kerana kita boleh minta dengan Nabi, boleh minta dengan wali, dia boleh bagi syafaat pada. Amalan tak cara. Ini realiti yang berlaku. Ono yang agama kata begitu ya. Di antaranya dengan sebab syirik fi tasawuf. Syirik fi tasawuf yang menyebabkan manusia tasik lah. Tasik. Waktu kita tengok khususnya dalam bab nanti penduri arwah dia ada unsur tu. Walaupun kita tidak kategorikan sebagai syirik tadi tidak. Yang menyebabkan orang ni apabila letak kepada orang lain dia jadi malah. Masa hidup dia jadi malah amal orang berapa makin ada orang mengakui dia. Ada orang mengakui. Boleh bayar orang, boleh upah orang, baca Quran, apa semua sekali. Yang menyebabkan dia hidup itu jadi mana? Nak buat. Dan juga sebab berlaku syirik fi tasarruf. Faktor antara berlaku syirik fi tasarruf itunya dengan sebab apabila manusia ni kias Allah Subhanahu wa taala dengan raja. Allah disumpah dengan raja. Raja ni kalau kita orang ada sekeliling raja, kita boleh dekat dengan orang sekeliling raja. Orang yang sekeliling raja kita dengan raja tertentu akan bagi. Jadi kita ni kena melalui orang yang ada sekeliling raja. Hak dekat dengan raja. Dengan sebab dia pihak dengan raja tadi, Tuhan cuba dengan raja ni. Ada orang yang dekat dengan dia. Maka jadi benar, jadi syirik. Jadi syirik. Dan yang ketiganya syirik dalam ibadah. Syirik di dalam ibadah. Yaitu menyekutukan Allah dalam amalan ibadah yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik di dalam ibadah. Termasuklah sujud. Sujud. Semua jenis sujud. Tak ada sujud kepada selain daripada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu timbul satu isunya cium kaki. Kalau kamu Allah hadirmu tentang cium kaki macam-macam. Semua hadis itu termasuk dalam mutasyabihat lah kau itu. Dalam kamu kamar dan juga mutasyabihat. Mari hadis-hadis dah. Dan kita tengok ni bukan kalau tengok kepada nama bukan dia cium kaki. Betul-betul sujud. Bukan dia cium atas kaki itu dah. Kita cium atas pegang kaki, cium atas kaki tu. Jangan. Betul-betul depan kaki dia sujud. Ini syirik. Begitu juga apabila kita baca kitab ke banyak sebut sahabat Nabi ini duduk sujud di kubur Nabi. Banyak kalau dengar dalam Hakim tu dulu ada sebut acak kali Nabi sebut Bilal ni dia pergi ke Syam, dia mimpi disebut oleh Qadhi Iyad dalam kitab dia. Selepas kalau Nabi mati dia mimpi jumpa Nabi kata bapa tangguh kamu mutamang ziarah aku. Bila mari ke Madinah, dia ke kubur Nabi sujud dia.
Dan ada beberapa orang sahabat lain tadi, ayah dia semua ambil dengar sendiri daripada seorang Habib. Dalam kisah dia, memang dia sebut Abu Zar, atau semua sekali beberapa orang sahabat pergi sujud dia kuburan. Dia sebut jelas sujud dia kuburan. Ini semua adalah syirik. Tak boleh kita sujud. Dia berpegang kepada orang ni, boleh sujud kepada kubur Nabi, boleh sujud kepada kubur Allah SWT. Syirik sama. Kerana sujud itu kita kena faham ibadah sujud. Apabila ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita nak bagi kepada siapa-siapa. Nabi sendiri pun kita tidak boleh nak anak sujud kepada Nabi sendiri. Pernah sahabat nak minta dengan Nabi dia nak sujud kepada Rasulullah. Tidak boleh sujud. Nabi lagi. Rasulullah kata kalau sekiranya seseorang itu boleh sujud kepada seseorang, nescaya akan suruh isteri sujud kepada suami. Tapi tak hanyalah kepada Allah Subhanahu. Sujud kali ini dipanggil syirik dalam ibadah. Termasuklah juga bernazar dengan nama selain Allah. Bernazar dengan nama selain Allah. Nama tu wali keluar semua sekali. Ini banyak berlaku ayat bernazar. Kadang-kadang dia bernazar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kalau dia nazar dia tu nak sembelih di kubur tu wali. Kalau dia sihat daripada sakit ini nak pergi sembelih ayam atau nak pergi sembelih kambing dia kubur tu wali. Termasuk di dalam syirik. Nazar itu ibadah. Nazar itu ibadah. Termasuk dalam syirik dalam ibadah tawaf. Keliling. Yang tawaf ni dia panggil termasuk dalam amalan haji, hanyalah di Mekah sahaja yang boleh. Segala lambai-lambai haji ni seperti tawaf di Baitullah, macam kita sini, macam di Arafah, duduk di Arafah, di padang Arafah, di Muzdalifah. Semua sekali hanyalah di Mekah. Tempat tu sahaja boleh. Kalau kita buat tempat lain, jadi syirik. Tak boleh. Kan dia ibadah tingkat dengan tempat. Ibadah tingkat dengan tempat. Kita nak bawa, nak riak, nak bawa tempat lain. Orang kata boleh tawaf kubur ni pasal supaya kita tawaf Kaabah. Tawaf kubur. Muka orang kita menjaga ni, tawaf kalau pergi di Pakistan, India, maksudnya tengah-tengah dia buat kubur. Tu wali dia. Ada pakat tawaf. Tawaf. Ini ayat benar. Syirik. Ini termasuk dalam syirik. Mengutamakan perkataan seseorang atau adat yang bertentangan dengan perintah Allah. Kok ada jelas bertentangan dengan perintah Tuhan. Syirik. Waktu banyak tempat kita ni ada bupati ke apa kan, bercangguk dengan hukum faraid. Kalau hukum faraid, kalau kita nak pakai adat, setujulah guna adat, ada masalah. Kalau tak setuju, maka wajib dia kena pakai hukum Tuhan. Kalau kita tolak juga, dia jadi syirik. Dia jadi syirik. Apa banyaklah kalau dia dengan adat-adat macam-macam, nak menepok, nak berapa semua sekali. Kalau bercangguk dengan agama, kita langgar juga, pergi juga, dia membawa kepada syirik. Karena hal itu termasuk di dalam ibadah. Hukum apabila disebut halal semua sekali termasuk dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala.
juga tunduk hormat terhadap seorang seperti rokok dan salat. Menyembelih binatang korban dengan nama selain Allah. Menyembelih binatang korban dengan nama selain Allah, yaitu kita sembelih dengan nama lain. Kalau Syiah tak, dia sembelih dengan nama Husain Ali. Kalau makan haram. Jadi kita duduk di Pakistan itu kena ingat. Kalau kita tak tahu tak apa, dia Syiah. Pasal jualan kadang-kadang macam-macam. Allah Syiah penjual. Dia semula situ ya, kita tengok dia beli itu semula benar. Dia kena tahu kalau Syiah tadi. Bapak, kalau dia semula dia sebut nama Ali Husain Imam. Dan menganggap urusan dunia sebagai akibat atau pengaruh bintang-bintang. Cahaya kita kata sebab tadi ada kesaktian. Ada kesaktian. Benda dunia ni cahaya ada kesaktian. Itu termasuk dalam syirik. Cahaya kepada bintang, cahaya kepada azimat, cahaya kepada macam-macam. Semua tu merupakan syirik. Dengan kepercayaan. Ini mana awak kita cincin mata cincin pakar ni awak ketok kalu telah ketok dengan pala tu ketok ni ada kepercayaan kesaktian pakar macam-macam semua tu syirik Dan di antara perkara yang kita kena tahu juga, yaitu penggunaan asbab zahir ini dia tidak jadi syirik. Penggunaan sebab-sebab zahir dia tidak menjadi syirik. Lagu mana penggunaan asbab zahir? Yaitu perkara yang memang ada khasiat. Bagian ini Tuhan buat khasiat dia begini, khasiat dia begini, khasiat dia. Kita tahu dia khasiat dia. Maka kita guna dia sebagai khasiat, tidak jadi syirik tak? Itu kita kena tahu. Kita jadi syirik. Air ada khasiat dia. Akar kayu, daun kayu ke, dengan pengalaman ini ada khasiat dia Tuhan buat. Maka tidak jadi syirik. Tidak jadi syirik. Bapak, kerana bukan dengan sebab kepercayaan. Dengan sebab pengalaman kita. Pengalaman yang ni kalau makan segar, pasal ada khasiat dia boleh menghilangkan sakit kepala, boleh menghilangkan macam-macam. Hal itu dia panggil asbab zahir. Sebab-sebab zahir itu dia tidak membawa kepada syirik. Asbab. Jadi kita jangan pukul syirik lagi. Ada. Hal itu tidak termasuk di dalam syirik. Begitu juga mengambil manfaat dari perkhidmatan orang lain. Supaya dengan doktor, pegawai, kita ambil manfaat. Itu termasuk dalam sebab-sebab zahir. Pasal memang dia ni ngaji dia bahagia ke doktor lah. Kita tahu dah dia pandai. Pasal dia ngaji. Kita pergi minta, kita pergi klinik dia. Ambil ubat dia. Tak ada apa sakit. Dia panggil sebab zahir. Kita ambil dia ngaji bahagia kuat. Kita pun ambil dia. Ada kita berapa kita ambil dia. Itu tidak jadi syirik. Bukan kita sudah meminta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu termasuk di dalam sebab zahir. Sebab
Jadi syirik ini berlaku di luar kuasa sebab. Itu baru berlaku syirik. Jadi benda dia panggil ma tahtal asbab, ma fawqal asbab. Perkara yang di bawah sebab dia tak jadi sebab. Perkara yang atas pada sebab, di luar pada sebab, maka itu yang boleh membawa kepada syirik. Boleh membawa kepada syirik. Sebab Nabi SAW ajak kepada kita, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada aku syirik kepada kamu sedangkan aku tahu, dan aku minta ampun kepada kamu terhadap syirik yang aku tidak tahu. Aku buat dalam keadaan aku tidak tahu. Jadi Nabi suruh kita minta doa supaya kita ini selamat berlindung daripada syirik. Ini di antara bentuk-bentuk syirik yang disebut di antara ulasannya dalam kitab Ma'ariful Quran. Lepas ini kita akan jumpa apabila kita baca siapa dia kita akan sebut. Ini syirik fil ilmi, syirik pada ilmu, syirik pada tasarruf, syirik juga pada ibadah. Kita akan sebut. Dan ada juga ulama tambah besar lagi syirik pada adat. Kita tulis sini. Syirik pada adat. Syirik pada adat ni lagu mana? Antara ni kita percaya kepada dewa-dewa dan jin yang boleh memelihara daripada penyakit dan mati. Percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada jin. Ini banyak orang zaman dulu jadi mewah tu sebab itu. Jadi orang zaman itu dia banyak mewah. Mewah tu ada untuk manfaat lah. Ada dia boleh naik. Untuk bombo dia boleh naik. Ada dia boleh jaga kebun, boleh jaga rumah. Tapi waktu ni bukan jadi semua perak lembu. Waktu ni dia kena wujud. Dia kena wujud. Walaupun dia ada manfaat. Dia melibatkan kepercayaan. Ini dia panggil termasuk dalam adat. Kepercayaan. Dan juga termasuk dalam syirik pada adat juga mengubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kepercayaan dia disebut dengan mengatak syaitan. Jadi kalau adat tu ada orang tu dengan atas dasar kepercayaan tadi, dia tepuk telinga, dia tepuk hidung, dia cukup pada, cukup kening, atas nama ugam. Atas nama ugam. Bukan buat saya saja buat dah. Buat tu kerana ada kepercayaan. Buat tadi kerana ada kepercayaan sebagai lambang perhambaan dan penyembahan. Cukup pala, cukup kening ni, dia sebagai dina dia dina Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lambang perhambaan. Itu termasuk dalam syirik pada adat. Syirik pada adat. Tapi kalau kita buat saja-saja kita jadi syirik. Kan tak ada kepercayaan. Buat di atas dasar kepercayaan. Macam orang siang. Doko habis licin bulu-bulu. Kalau orang Islam kita sebagai lambang perhambaan, kita buat lagu itu juga. Syirik. Termasuk dalam syirik pada adat. Dan juga termasuk dalam syirik pada adat juga mengagungkan selain Allah serta bersyukur kepada. Lagu mana tu? Supaya orang baru boleh anak wagi kubur saya. Kalau nak ambil keberkatan, kalau nak berdoa, kalau nak berapa semua sekali, wagi kubur tu wali dia. Tapi kalau wagi kau rasa dah hari itu tak ada masalah. Apa pasal dia boleh doa? Ni wagi orang yang tak ada agama satu dia nak doa Tuhan, tak ada kena mati je. Wagi. Itu dia panggil menyangkut selain daripada Allah Subhanahu. Dan termasuk juga orang yang meletak nama
sebagai nama anak dia tadi itu sebagai mengagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Pakistan dia untuk Nabi Bakh. Nabi Bakh tidak ada nama keluarnya ini Nabi. Ali Bakh keluarnya Ali. Tadi kita duduk nama tadi itu sebagai lambang mengagungkan seseorang. Mengagungkan seseorang. Tadi syirik. Syirik. Kalau Syiah disebut Abdul Husain, hamba Husain, Abdul Ali, Abdul Hasan. Karena dia itu melambangkan, dia itu mengagungkan sesuatu. Maka jadi syirik. Jadi syirik. Dengan sebab nama dia jadi syirik. Begitu juga termasuk dalam syirik pada adanya membahagikan hasil pendapatan dengan sekutu-sekutu Tuhan yang lain. Kalau zaman dulu tak orang hak nanti kau boleh hasil banyak, hal ini dia sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala, hal ini untuk atas nama hak lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Itu syirik. Apabila kita membahagikan atas nama maka syirik. Dan juga termasuk syirik pada adat juga mencipta syariat yang tidak disyariatkan, tidak bersumber ke wahyu. Kalau zaman dulu, jahiliyah dulu, makan ni dia khususkan untuk orang tertentu. Makan ni khusus untuk orang tertentu. Orang lain tak boleh makan. Orang ni orang soleh. Ada semua tu dia bawa makan, dia wakil kubur. Ataupun binatang ni dia telah sedekah untuk orang ni. Orang lain kena kasih. Nak naik, nak talik, nak buat apa-apa tak boleh. Itu semua tu termasuk di dalam syirik pada adat. Adat yang manusia buat boleh jadi syirik. Dia boleh membawa kepada syirik. Itu di antara beberapa perkara yang berkaitan dengan syirik. Jadi tauhid ni kita tidak faham dia kalau kita tak faham syirik. Kita tak faham dia. Tauhid. Jadi kalau kita mengaji tauhid itu duduk mengapa sifat 20 kan? Ingat sifat 20 mulai semua sekali. Kita kata dia tu syirik. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia kena faham syirik. Apa dia maksud? Itu Quran mengajar kepada kita. Quran mengajar kepada kita kena faham syirik. Orang yang tak faham syirik maka dia tidak mentauhidkan. Wa man yakfur bit-taghut fa yu'min billah. Siapa dia yang kufur kepada taghut maka dia beriman kepada Allah. Dia mentauhidkan Allah. Dia kenal syirik. Dia tolak semua syirik. Bahawa dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita belajar memurnikan akidah kita dengan Al-Quran. InsyaAllah kita akan minggu depan kita akan masuk kepada pengajian tafsir kita surah Al-Fatihah. Kalau yang tak ada lagi surah dua tak ada buku lagi itu belum bantu ada kita dalam hidup insyaallah pada asas semua sekali mukadimah semua sekali salah kita baca rasa bulan juga perkara yang kita tulis kemarin jelas maka ada ini semua sekali ada yang tanya apa? Ada soalan? Dia bukan ibadat bawah tu pasal dia pakai umur dengan atau lain dia termasuk dalam bawah. Tidak termasuk dalam walaupun dia berdiri.
tidak termasuk dalam tawaf. Ini kan sekiranya tawaf itu sendiri dia i'tikad sebagai ibadah. Dia keliling rumah beliau ni sebagai ibadah. Atau kita pergi satu tempat ibadah. Tempat kita mengagungkan, kena pergi situ. Sebagai Mekah ada kan kalau pergi situ sebagai Mekah. Dia jadi situ. Di situ itu sebagai Mekah. Dia setengah orang tabligh tu, bukan semua tak. Kalau ini jahil, ada Facebook dia. Kita kena pergi rem ni ada di Pakistan. Sebagai Mekah. Ada syirik dia. Kalau bukan akidah lagi tu syirik. Kalau kita semua lagi tu. Kau jahil saja. Ada yang jahil saja. Lalu mungkin kita jumpa lagi. Kau jumpa lagi depan. Atau dengan sebab dia terlalu ghirah. Dia tidak tahu sedang kepada itu menyebabkan kita. Ghirah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuai untuk pakai di rumah. Ada sesuai untuk pakai di rumah. Itu termasuk dalam ijtihad. Baca ayat kursi itu semua sekali. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan Allah. Tidak jadi perkara melibatkan syirik kepada. Tidak melibatkan syirik. Tawassul ni ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Kalau tak boleh tu ada yang kita kata masih lagi khilaf. Dan ada tu memang syirik tu. Bukan kata tawassul orang kita yang panggil tawassul. Sebenarnya istighatsah. Istighatsah memang syirik. Dia kata dia tawassul dengan Nabi ke dengan orang soleh ke. Dia tidak kata dengan berkat dia saja tak. Bukan dengan berkat dia minta tu dengan auto syirik. Auto syirik. Itu bukan tawassul, itu nama. Yang kita panggil tawassul. Sebenarnya istighatsah. Supaya dengan Syiah ada sebut ya Ali Madad. Ya Husin Madad. Kalau berani di Pakistan disebut ya Rasulullah Madad. Dia harus minta dengan Nabi. Semua itu bukan kata tawassul, itu istighatsah syirik. Ini syirik. Kalau dengan berkat juga semua sekali termasuk dalam khilaf kita boleh tengok sebagai khilaf lah. Dan hal yang boleh benar apa ya? Sabit itu semua. Supaya tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan nama-nama Tuhan, tawassul dengan wahyu. Atau sabit dalam sunnah memang tidak jadi apa itu. Tawassul dia dibolehkan. Subhanallah. Ada lagi? Sebab apa ni kalau ada video for doktor dia kata kalau doktor tu dia sembuh. Itu lain. Kalau ubat doktor bagi dia. Itu lain. Kita bayar dia video for doktor je. Minta tu masak kepakaran. Tapi hal yang menyembuh itu semua Allah Subhanahu wa taala. Kuasa menyembuh itu tak ada orang. Tak ada yang letak kepada orang lain. Sama-sama. Kalau kita letak kepada doktor bomo kepada doktor syirik. Termasuk dalam syirik apabila kita letak doktor yang boleh menyembuhkan. Syirik. Ubat yang boleh menyembuhkan. Maka ubat ni sembuh. Syirik. Dia kata makan ubat insya-Allah sembuh. Tak apa. Doktor akan nasab makan ubat ni insya-Allah. Insya-Allah sembuh. Kadang-kadang doktor tak ubat doktor kata makan ubat ni sembuh. Makan ubat tak ada lagi. Jamin kurang. Jamin kurang. Termasuk di dalam akidah. Kalau sekiranya kita letak dia ada kuasa penyembuh, kita sebut dah dia jadi syirik. Ada kuasa.